Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Cikgu Lia bagi kita membincangkan tentang submodul seterusnya untuk kelab dan persatuan. Jadi untuk perbincangan kali ini kita akan meneruskan tentang penyediaan penyata kedudukan kewangan. Okey. Berkenaan dengan PKK ni, penyata kedudukan kewangan, dia punya komponen lebih kurang sama je dengan PKK untuk entiti perniagaan yang lain. Cuma yang membezakannya adalah berkenaan dengan dana terkumpul. Okey, yang lain, komponen yang lain masih lagi mempunyai komponen aset dan juga liability di mana item-item di bawah kategori itu adalah lebih kurang item yang sama je dengan entiti perniagaan yang lain. Okey. Jadi di sini awak perlu membezakan istilah untuk dana terkumpul. Kalau dana terkumpul, kalau untuk entiti perniagaan seperti milikan tunggal, perkongsian dan syarikat, kita akan panggil dia sebagai equity pemilik. Tapi untuk kelab dan persatuan, kita akan panggil dia sebagai dana terkumpul. Okey? So, komponen yang lain masih lagi sama, aset dan juga liability. Dan untuk kelab persatuan, ada dana terkumpul. Okey, dana terkumpul ni adalah apa? Yang pertama, jumlah dana yang dimiliki oleh kelab dan persatuan. Maksudnya kelab dan persatuan ni kan dia bermatlamatkan untuk menjaga kebajikan ahli. Jadi dia akan mengumpulkan segala dana-dana yang diperoleh daripada sumber kewangan utama ataupun sumber kewangan yang lain. Jadi dia akan kumpul-kumpul untuk dia fokus kepada kemudahan kebajikan ahli. Okey. Jadi, kelab dan persatuan ni dia tak ada pemilik, dia tak ada owner. Menyebabkan istilah equity pemilik itu digantikan dengan istilah dana terkumpul. Sebab tu kita tak guna istilah equity pemilik. Kita akan gunakan sebagai dana terkumpul. Sebab kelab dan persatuan ni tak ada owner, tak ada toke, tak ada pemilik. Okey? Jadi, dana terkumpul ni sebenarnya adalah daripada lebihan aset yang dimiliki daripada liability yang ditanggung. Maksudnya, kalau kelab tu ada liability, semua liability tu telah selesai ditanggung oleh aset and then ada lebihan, itu dinamakan sebagai dana terkumpul. Okey. Seterusnya, macam biasa awak perlu tahu tentang format penyata kedudukan kewangan di mana penyata kedudukan kewangan ni ada dua format. Yang pertama format T. Huruf T kan? Format T. Okey, di mana format T mesti ada debit dan kredit. Okey, sebelah debit awak akan ada komponen aset bukan semasa dan juga aset semasa, dan sebelah kredit awak akan ada komponen dana terkumpul dan liability bukan semasa serta liability semasa. Okey. Kalau untuk kelab dan persatuan ni, saya just nak tekankan bahawa awak kena ingat di dalam aset semasa awak mesti akan ada item yuran belum terima untuk akhir tempoh dan juga awak akan ada liability semasa untuk yuran belum terperoleh akhir. Di mana item-item aset dan liability yang lain tu mengikut kategori maksudnya kita akan lihat pada soalan lah. Kalau awak tengok ada item aset, awak masukkanlah di bawah aset, dan juga kalau awak tengok ada liability, awak kena masukkan di bawah liability. Cumanya kat sini sebab kita buat kelab dan persatuan, akan adalah butiran YBT dengan YBO ni. Okey? Tu kena ingat lah. Okey? Jadi, seterusnya kita akan pergi kepada komponen dana terkumpul. Dana terkumpul ni dia akan ada item dana terkumpul awal. Okey, lepas tu awak akan tambahkan lebihan ataupun awak akan tolak kurangan. Yang ketiga, awak akan tambah dengan pendapatan modal ataupun awak akan tolak dengan perbelanjaan modal. Okey. Yang pendapatan atau perbelanjaan modal ni kebiasaannya dia akan mention dalam soalan item manakah yang dikategorikan sebagai pendapatan atau perbelanjaan modal. Kemudian awak akan dapat dana terkumpul akhir. Okey.
Jadi ini dalam paparan format T. Manakala format penyata dia berbentuk dari atas ke bawah, dimulakan dengan asset dan diakhiri dengan liability. Komponen liability. Okey. Liability bukan semasa. Okey, jadi sama je macam awak buat PKQ macam sebelum ni. Okey, cumanya awak kena ingatlah item-item tu berada di pengelasan akaun yang mana satu. Jadi, bila ada soalan, identify item-itemnya and then masukkan mengikut kategori dia. Okey. So, ini dalam bentuk format penyata. Seterusnya kita akan tengok contoh. Okay. Contoh ni adalah a bit simple lah, di mana dia menguji awak tentang mengenal pasti di manakah item aset, liability dan juga dana terkumpul, dan awak kena masukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi bila nampak soalan macam ni, okay, awak nak buat penyata kedudukan kewangan kan? Penyata kedudukan kewangan, okay, dia adalah merekodkan segala baki-baki di akhir tempoh. Baki di akhir tempoh. Jadi, awak akan tengok item-item yang terlibat dan awak kena alert dengan dia punya tempoh perakaunan, di mana kalau tengok soalan ni, dia telah mention bahawa berikut merupakan senarai baki untuk 31 Disember. Bermakna itu baki untuk akhir tempoh. Jadi, bila awak tahu item-item tu adalah item akhir tempoh, awak bolehlah masukkan ke dalam PKK awak. Okey. Jadi awak kena identify tunai di bank. Tunai di bank adalah aset semasa. Perabot aset bukan semasa. Alatan pejabat aset bukan semasa. YBT akhir adalah aset semasa. YBO akhir adalah liability semasa. Inventory minuman adalah aset semasa. Lepas tu, untuk akaun belum terima restoran, dia adalah aset semasa awak. Akaun belum bayar restoran, dia adalah liability semasa. Surat khabar belum bayar, dia adalah liability semasa. Lebihan, dia adalah dana terkumpul. Dan dana terkumpul awal, dia di bawah komponen dana terkumpul juga. Okay, setelah awak mengenal pasti kategori setiap item di dalam soalan, awak pun boleh pindahkan ke dalam format penyata kedudukan kewangan mengikut akaun T ataupun format penyata. Okey, jadi beginilah rupa apabila awak pindahkan item-item tersebut ke dalam penyata kedudukan kewangan awak. Okey, bermakna untuk format T ni, dia akan berbentuk debit dan juga kredit. Maksudnya dia ada catatan di sebelah debit dan juga catatan di sebelah kredit. Okey, so awak boleh tengoklah slide ni. Okey. Kemudian ini adalah bentuk untuk penyata dari atas ke bawah. Yang pentingnya masa awak sediakan penyata kedudukan kewangan ni, awak kena mahir dalam mengenal pasti item di dalam soalan tu item penyata kedudukan kewangan. Kemudian dah tahu dia item penyata kedudukan kewangan, awak kena tahu dia item aset, liability atau dana terkumpul. Lepas tu baru pindahkan. Okey. Jadi semoga dengan penerangan seberingkas ni membantu awak untuk menyediakan penyata kedudukan kewangan kelab dan persatuan dengan baik. Okey, jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum.